Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ma taufiqi wal intisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah masih bagi kita kekuatan lagi untuk kita beramal dengan ilmu-ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ambil muka, kita masuk terus muka surat 16. Tak ada mukadimah. Muka surat 16. Muka surat 16. Kita berhenti Al-Mawardi, kan? Al-Mawardi. Kita kalau tengok pula, kita bila baca tentang karangan kitab-kitab ulama, kita tengok kesungguhan mereka nak kumpulkan maklumat. Oh, cik, antarabangsa. Okay. Bila kadang-kadang kita tengok kitab-kitab yang dikarangkan oleh ulama-ulama hadis, kan, mereka ni bersungguh-sungguh nak cari satu fakta yang jelas, nak bagi tahu kat kita, ni sunnah Nabi, oi, ni sunnah Nabi. Bersungguh-sungguh. Pasal tu di kalangan ulama hadis ni, dia kurang daya tarikan dalam masyarakat. You all can understand, must understand. Yang kata ulama hadis ni kurang dapat daya tarikan. Lah ni kita baca kitab mereka, tapi kita tak tahu macam mana kesungguhan zaman mereka tu berdepan dengan masyarakat. Cuma kita main-main hari ni kita tengok Sahih Bukhari, main-main hari ni kita tengok Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, tapi kita tak tahu masa mereka hidup tu. Macam Imam Bukhari, masa dia hidup, ramai tuduh dekat dia bawa ajaran sesat, bagi pecah orang, bagi pecah belah kat orang. Masa dia hidup tu, orang tak sesuai dengan dia. Sampai dia daripada kampung dia kena halau, nak balik sakit pun kena halau. Sampai nak semayang mayat dia pun orang tak tahu mana dia. Masa saat dia sakit, cari dia pun tak ada. Kita kena ambil tahu macam mana pengorbanan dia kumpul ilmu hadis. Hari ini kita baca hadis disahihkan oleh Bukhari. Han tak tahu macam mana dia nak sahih. Masa dia hidup dulu, orang tekan dia. Dah menjadi sunnatullah dah. Mana-mana orang yang nak ikut resipi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia akan diuji macam-macam Nabi juga. Tapi kita tak seteruk Nabi lah. Kalau teruk Nabi kita kan kita uji sikit je. Tarik tauliah, orang tak berkenan kat kita. Apa lagi? Ada benda orang kata depa ni ajaran sasau ke apa tak? Macam-macam. Namun itu semua kita terima dengan jawapan yang baik. Kita baru kita mengaji. Qalu salamah. Kan Nabi kata, wa ibadur rahman, hamba aku yang berjalan atas muka bumi ni, bila orang cakap macam mana sekali kat dia, orang sunnah ni akan balik qalu salaman. Dia kata apalah, kita balik alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita jawab dengan dia sama-sama, hang dengan dia sama-sama geng jahil. Dia kata kat kita, apalah hang ni bodoh. Kita kata, hang lah bangang. Dua-dua adik-beradik. Dua-dua adik-beradik. Allah Ta'ala ajak dalam Quran, baru kita ambil bulan sudah. Wa ibadur rahman, hamba aku yang berjalan. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala ardi wa idha haunan wa idha khatabahumul jahilun. Kita dah ambil ayat tu. Qalu salama, hamba aku, wa ibadur rahman, hamba yang aku kasih, yang aku sayang, bila berjalan atas muka bumi aku ni haunan, dengan merendah diri. Tambah-tambah lagi ada ilmu, lagi merendah diri. Nampak tak? Pasal tu Rasulullah lagi banyak Allah bagi ilmu pengetahuan dekat dia, dia merendah diri. Sahabat-sahabat dia dan semua zuriat keturunan Nabi, ya Allah Tuhan, depa malu nak tunjul kelebihan yang ada kat depa. Bahkan Nabi tu sendiri, ya Allah Tuhan, orang nak bawa di tempat keistimewaan, dia rasa sedih. Hari ni keturunan Nabi boleh mai, ya Allah, mailah.
Satu dunia nak main, insya-Allah Malaysia akan bagi sambutan. Orang berkali-kali Ustaz kata orang Malaysia ni baik tau. Orang Malaysia ni orang yang sangat-sangat baik. Hamai lapar sekalipun, insya-Allah ada handsome sikit ke, dia simpan janggut macam mana ke, dia cakap Arab sikit ke apa, insya-Allah laku. Nampak dekat contoh example, tak kata pun, nak cerita aja. Pasal kita tengok dia duk baca tentang ulama-ulama hadis ni, dia pun tak dapat sambutan dalam masyarakat. Contohnya baru kita baca hadis yang kita baca ni, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Kita mengaji, kita kena ada sikap keikhlasan. Yang mendengar, jujur mendengar. Bila dia dengar muka ni, mamak ni kah? Awal-awal ada suara dengar muka ni kah? Pelak Allah. Kan orang luar mungkin tak reti apa dia pelak. Dia kata pelak ni macam kalimat international. Tak tahu. Kamu pelak ni boleh tanya ke Ustaz Alim, dia boleh bagi tafsiran yang lanjut. Enggak. Jadi kita bila orang balas macam tu dalam kuliah, ada orang dengar dia tulis kat situ, dia kata Ustaz, dia maki Ustaz. Kita doa kat dia. Kita akan doa kat dia. Itulah cara yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kita mengaji, kita faham sunnah dan kita praktik sunnah, Allah akan tersebar, insya-Allah. Dan kita tengok Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, dia di Mesir. Dia duduk di Mesir, dia baca tentang Sahih Bukhari, tentang hadis-hadis Imam Bukhari. Dia buat hadis, dia syarah balik Imam Bukhari itu, dia bawa, dia kumpul hadis Imam Bukhari, Fathul Bari. Apa ulama Mesir kata, orang yang bawa ajaran sesat, tangkap dia. Kumpul ulama pakai sepakat, mari kita tangkap dia. Apa kita cakap banyak bertentangan dengan dia. Tak boleh kalau kita kekal dia lama-lama, takut dia kata dia bagi kacau bilau. Maka semua ahli majlis agama yang ada di negeri Mesir semua mengharamkan dia. Jadi tak rasa pelik kalau ahli majlis kita faham. Tak rasa pelik, keturunan tu nanti ada. Sejak dulu sampai sekarang tak berubah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani tak ada tempat di Mesir. Siapa berani kata hari ini Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani sesat? Siapa pun tak berani kata. Tapi dulu, masa dia ada, zaman dia ada, hamba dia, pukul dia, nak seksa dia, macam-macam, kata kat dia lebih kurang masa zaman dia hidup. Tapi hari ini kitab yang dia terkumpul, dia ada, kita baca-baca balik, kita tak tahu perjuangan dia hidup nak menegakkan sunnah Nabi dalam masyarakat. Alamak. Aduh, faham kan ni? Allahu Akbar kabir. Kita semua duk mengaji masa apa, semua nak mati. Betapa ruginya kita mati, betapanya rugi kita mati, tak boleh minum telaga Kausar. Paling rugi sekali. Pasal telaga Kausar tu khusus bagi umat Muhammad. Bila dah minum telaga Kausar, Nabi nak bagi syafaat, pertolongan kita. Semua makhluk yang lain seronok dapat minum telaga Kausar tu. Tapi kalau kita hidup di dunia, hari dibangkitkan, tiba-tiba Nabi nampak kita daripada jauh. Elok nak makan telaga Kausar tu, malaikat sekat. Nabi kata, awak sekat dia umat aku. Betul umat hang. Tapi masa dia hidup di dunia dulu, dia tak pernah menegakkan sunnah hang. Semua benda yang dia buat tu haru biru yang tak ada kaitan dengan agama. Tak ada kaitan dengan agama. Bila malaikat kata macam tu, Nabi lebih-lebih lagi, aku tak mau kalau boleh dia minum telaga Kausar aku. Yang itulah kena pikat panjang, betul tak? Semua kita ni nak mati, betul tak Datin? Hampa tak lama Datin. Hampa kan? Hampa ni semua tak lama nampak tak? Kalau mati bangkit ya Allah tak boleh minum telaga Kausar, rugi dah. Rugi. Walaupun kita dengar ceramah, kita kata, awak ustaz kata macam tu kat hamba dengan dia. Bila ceramah ni kita dengar ceramah, kita kata ustaz kasar, semua orang tahu. Malaikatun ghiladun syidad. Malaikat yang nak mai kat kita ni, dia perongoh tau. Malaikatun ghilad, Allah kata setegah-tegahnya. Elok kita kata kat dia, dia tampak berbuih, nampak tak? Jangan main esok ni bila kita dibangkitkan semula, ketak tak terhingga. Bila kita ceramah, ada orang kata, buatlah mulut dia tu, nampak tak? Mulut aku tak diterima, esok ni mulut malaikat pun tahu. Sambung ustaz. Okay. Nak cerita tentang kitab ni Al-Mawardi. Ini semua ulama-ulama, kita baca tentang mereka, kita seronok. Dalam masa yang sama kena baca jiwa macam mana pengorbanan.
kita yang mengaji buat lebih kurang ni, nanti ilmu tak berkenan kat kita. Kita kena bersungguh. Mengaji ni kena bersungguh-sungguh pasal dia akan jadi kawan kita. Macam mana special pun isteri kita, suami kita, anak pinak tetap akan berpisah. Dan lepas kita mati, masing-masing sibuk. Kita semua kata, ustaz, kalau I mati, I dapat jumpa mak I dah. You tengah sibuk, you tak dan nak pick up pasal mak. Kita mati-mati saja, walaupun ada mak kata nak jumpa mak, nak jumpa bapa, terlalu sibuk tak pick up mak, bapa, pipi kat anak hang. Tu dia. Jangan main hari tu, nampak tak? Oleh sebab tu, kita bila mati nanti akan temankan apa dia? Temankan ilmu kita. Semua kita nak baca hadis, kita ni orang yang terdedah dengan hadis Imam Bukhari, Muslim. Masuk dalam kubur saja, elok saja malaikat muka nangkis selesai, dia nanti mai satu alam yang menyeronokkan kita. Itu pun kalau kita yang suka dengan kuliah. Ilmu kita terjun main dengan kita, ya Allah. Pada kitab tu, kitab jamik semua dia turun mai. Esok ni kalau malaikat tak ada kita, mampu. Contoh dengar jadi mampu Ustaz Ali kan. Al-Mawardi dia kata dalam kitab dia Al-Iqna'. Al-Iqna' ni satu kitab bagi mazhab Imam Syafi'i. Dia sebut, dia kata bagi orang yang sendiri, kita masih lagi duk cakap bab salam kan. Bagi orang yang dia kata sendiri, memulai salam hukumnya sunnah. Kalau dia seorang-seorang, dia start dulu. Assalamualaikum, itu paling suka sekali. Kalau boleh cubalah jadi salam ni kita yang start dulu. Jangan tunggu orang bagi salam kat kita. Ini tabiat yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bahili ni luar daripada kota Mekah. Kita kata puak penyamun tarbus, penyangak. Ini semua puak-puak yang penyangak, nampak? Mereka ni gila kuasa. Gula kuasa ni kebanyakannya keturunan Abu Umamah Al-Bahili. Dia gila kuasa. Nampak tak? Dia gila kuasa. Banjir tak banjir dia tak peduli. Pada ni keturunan siapa dia? Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia ni betul gila kuasa. Dia gila kuasa, ya Allah. Al-Bahili ni subhanallah al-azim, nampak tak? Dia tak peduli apa yang Allah hidup dia. Tapi Allah Ta'ala dalam ramai puak dia tu seorang yang tergerak hati, ya Allah Tuhan, dia kata dia nak jumpa Nabi. Abu Umamah, Ustaz cerita tentang dia banyak kali kat hangpa, kan? Dia masuk, ya Allah, nak jumpa Nabi. Allah bagi izin dalam ramai-ramai, dia seorang jumpa Nabi. Nama dia Suda bin Ajlan. Nama dia nama yang tak bagus. Kita pun jangan bubuh nama tu. Bubuh nama anak Suda. Bodoh punya nama, nampak kan? Kadang-kadang bubuh nama anak merapu. Suda Ajlan. Suda bin Ajlan, nama yang tak bagus. Nabi tukar nama dia, Nabi kata bernama Abu Umamah, Nabi panggil gelaran. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dalam bab ni dia kata apa? Dia orang yang paling mula sekali suka bagi salam. Sahabat Nabi tak berpeluang, ya Allah Tuhan, nak bagi salam dekat dia. Dia akan bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak? Pasal dia tahu apa dia salam. Sebaik-baik doa, apa doa lah, doa macam mana sekalipun, doa yang paling istimewa yang datang daripada Allah, tak lain datang bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera, bagi keselamatan, apa lagi? Bagi jauhkan daripada malapetaka. Salam warahmatullah, sentiasa duduk di bawah rahmat, jagaan Allah, peliharaan Allah. Wabarakatuh, hidup hang sentiasa berkat. Hidup hang sentiasa berkat. Keberkatan ni Allah Tuhan kita nak hidup kita. Keberkatan ni kita tak sangka. Kadang-kadang nak pergi hospital, sakit-sakit, doktor tak sakit. Itu dia. Nampak tak? Aku sakit, doktor tak sakit, nampak tak? Ini keberkatan. Kita tengok dengan duit kita gaji 1,500. Tapi alhamdulillah anak pinak dapat makan. Kita tengok suami, isteri kita pun okey, suami pun okey, rumah tangga alhamdulillah. Itu nama dia hidup yang berkat. Hidup tak berkat ni, beribu gaji pun tak pernah cukup. Nampak tak? Hang tengok aku tengok hang tak seronok ni semua rumah tangga yang datang kalang kabut pasal hilang daripada keberkatan. Balik rumah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi salam kat isteri kita, kat anak kita. Apa dia? Doa. Doa minta keselamatan, sejahtera, duduk di bawah rahmat Allah, duduklah kadang keberkatan Allah. Nampak dia simple, dia no. Abu Umamah Al-Bahili sampai karamah Allah bagi kat dia. Kelebihan pasal salam, nampak tak?
Dan kalau kita dikata kat sini, bagi orang yang sendiri memulai salam hukumnya adalah sunnah. Dan bagi orang yang berada di tengah-tengah rombongan, tengah-tengah dia kata hukumnya sunat kifayah. Sunat kifayah pada. Jika ni semua Ustaz dah terang dah, cuma nak lalui dengan cepat je. Jika seseorang dia kata mengucapkan salam kepada saudaranya dan tidak lama kemudian dia kembali, dia kata menjumpainya, maka tetap disunatkan baginya memberi salam lagi. Contohnya apa dia? Ni panggil, kalau panggil kita, cukuplah banyak kali salam. Abu Mamah ni sahabat ni, dia jumpa, tengok berpisah dengan pokok, jumpa lagi, bagi salam. Nampak tak? Berpisah. Macam Ustaz jumpa Ustaz Nan tadi kat bawah, Assalamualaikum, jumpa sini, Assalamualaikum. Pada berpisahnya tempat. Kalau kita buat macam tu, ni apa ni, banyak kali salam pada bodoh nak bagi doa kat hang. Ini yang ni dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salam pada. Tu dia kata, bisa maksudnya boleh 2 kali, boleh 3 kali. Dia kata ataupun lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mai jumpa bagi salam, berpisah bagi salam, nanti bagi salam sekali, berkali-kali bagi salam, bagus. Dia tidak dikata dianjurkan meninggal. Dia tidak dikata dianjurkan meninggalkan salam, meskipun yakni bahawa saudaranya yang diberi salam tidak menjawab salamnya. Nampak tak? Kita tidak dianjurkan meninggalkan salam. Kalau kita bagi Assalamualaikum, Ustaz, kalau saya bagi salam dekat dia pun dia tak jawab, better tak payah. Agama kata dia jawab tak jawab, kita bagi salam kat dia. Dan dia tak jawab kat kita pun tak apa. Kita dah bagi salam kat dia, Assalamualaikum, aku doakan hang baik. Dia tak jawab juga. Assalamualaikum, yes, morning. Aku bagi salam morning, tak apalah. Ada jenis macam tu, nampak tak? Nak tunjuk kata up to date. Melayu ni bilang kan dia kaya sikit je. Morning tergedi-gedikan. Contohnya kita jumpa kat golf kan. Morning. Malaikat tu dengan kayu golf ni, jenis orang kita, ya Allah Tuhan, bila dia diri dia up to date sikit saja, Allah, tak payahlah sifat sombong bongkak ni, inilah tempat ahli neraka. Nabi pergi Isra dan Mi'raj, Nabi tengok orang perempuan paling banyak masuk neraka pasal apa? Punca sifat riak, sombong. Dia kalau dapat sikit saja beg galas, dia belagak. Dia ketak-ketak dia. Allahu Akbar kabir. Sikit saja benda kelebihan Allah bagi kat dia, dia kelupuk. Satu benda dia boleh beli ni ke apakah, dandan tunjuk. Ada. Allahu Akbar. Lah ni kan ada pakai macam-macam, dan ada pakai love apakah. Nampak tak? Yang Fida ada pakai tu. Enggak kan cerita kan? Ni semua ya Allah ya Tuhan. Ni cerita agama yang Nabi pergi surah Mi'raj, Nabi tengok ramai depa ya Allah. Bila sikit Allah bagi kelebihan, Allahu Akbar. Itu semua bahaya kan? Bahaya bila kita ada sifat sombong. Pasal tu dia kata kat sini, bila kita bagi salam dan kita tahu dah dia takkan jawab, tetap dianjurkan bagi salam. Ada tempat tu memang tempat kita kata, Ustaz, tempat merepek tempat tu. Saya nak kata halo kan, salam Assalamualaikum. Pasal kita tahu semua di kawasan tu orang Islam. Nampak tak? Kita tahu ni lagi 2-3 hari dah perhimpunan tak berhenti ni. Kan? Tapi melawat kawasan, apa nak tengok kan? Oleh sebab itu Allah, Assalamualaikum, kita ucapkan salam sejahtera supaya mereka jangan kecoh, mereka jangan kacau orang. Nampak tak? Nampak bagi tenteram, elok-elok hampa niat, hampa nak pegang ni kuasa ni ada hubungan dengan Tuhan. Hampa jangan duk seronok, duk pegang saja, dia ada kaitan dengan Tuhan. Nampak tak? Itu dia. Menjawab, dia kata salam untuk orang yang bersendirian hukumnya fardu ain. Sedang dia kata untuk orang yang berada di tengah rombongan hukumnya fardu kifayah. Dia ulang balik, hukumnya wajib juga. Dia kata menambahkan kata wa di situ. Waalaikumsalam. Yang kalimat dia kata waalaikumsalam, dia showkan dalam kitab ni kata, oh, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Memberi salam kepada wanita ajnabi, kita bagi salam pada wanita yang halal dinikahi. Boleh tak boleh kita bagi salam pada orang perempuan tu? Nampak tak? Lah ni orang bagi salam kebanyakannya Assalamualaikum, tak jawab dosa. Nampak tak? Yang tu nama dia salam ngorak, dia lain. Salam ngorak tu lain. Nampak tak? Kan budak-budak hari ni nama orang perempuan tu lalu Assalamualaikum, kan?
Yang tu dia salam mengorak. Salam mengorak tak jawab pun tak apa. Dan kita tak perlu bagi jawab, kita tak perlu bagi salam pada orang perempuan. Takut fitnah. Sampai macam tu agama jaga, awas dengan orang perempuan. Awas dengan orang perempuan. Sampai salam pun agama kalau boleh jangan. Tak, kalau bagi salam sekalipun agama kata apa? Macam kitab Imam Mawardi kata, hukum dia jatuh makruh. Benda yang tak disukai. Lebih baik jangan bagi salam. Kita tengok anak murid kita muda satu macam, Assalamualaikum Ustaz. Dia bagi salam tak apa. Dia satu macam, Assalamualaikum Ustaz. Dia mana pada? Dia buat cari ibu, ikut salam. Kita lah kadar. Kan? Kita ada kadar. Tapi kita nak start dulu, jangan. Berbahaya bagi salam pada perempuan yang kita sah kahwin dengan dia. Kecuali kita pergi rumah dia, Assalamualaikum. Ala kadar sudah, jangan buat ribut. Assalamualaikum. Dia pun jawab macam ni. Oleh sebab tu dia kata kat sini, hukumnya adalah makruh. Dengar, memberi salam kepada wanita ajnabi yang halal dinikahi, hukumnya adalah makruh, kecuali untuk yang sudah, dia kata, yang sudah yang berumur macam tok kita, umur 80 pada kita bagi Assalamualaikum makcik, macam duk main kuliah ni lah. Assalamualaikum. Di pun kita tengok ada macam pangkat macam mak kita dah. Macam mak kita dah. Yang tu kita boleh bagi salam. Boleh bagi salam macam makcik-makcik duk main kan kuliah-kuliah kan. Assalamualaikum makcik. Ya, apa khabar makcik? Alhamdulillah. Kita boleh tanya khabar. Tapi yang budak-budak tak payah tanya khabar. Ha, apa khabar? Tak payah. Tak payah nampak tak? Itu tak payah dia kata. Kecuali untuk dia kata yang sudah berumur ataupun dia kata tak kala dirasa aman daripada fitnah. Kadang-kadang kita bagi salam kat dia, kita rasa benda tu ni bukan fitnah. Contohnya di pejabat, kita nak ketuk Assalamualaikum, ada sebab dan musabab dan orang tengok, dan suasana yang kita buat tu aman daripada fitnah, tak apa, aman fitnah. Tapi di antara kita dengan dia, oh no daripada no, itu semua bahaya. Faham tak dia kata kat sini? Okey, maka dia kata kat sini makruh memberi salam kepada orang yang sedang membaca Quran. Kadang-kadang kita nak buat kuliah, contoh kuliah, Assalamualaikum, yang tu nama salam bodoh. Pada dia kacau habis satu kelas. Pada dia tak boleh, dia tengah-tengah kita kelas dia mamat, angkat hormat sudah, dia bagi salam dah cukup. Dia tak perlu menjerit bagi salam. Tengah-tengah kita buat kuliah ataupun tengah-tengah dia kata kat sini, makruh memberi salam kepada orang yang sedang baca Quran. Dia dah baca Quran, Assalamualaikum, la ilaha illallah, dia pun terberhenti sikit. Dia tak jawab pun tak apa, teruskan bacaan. Tengah orang baca Quran, kita memang cuma sekadar bagi isyarat, tak perlu nak lafaz dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada si pembaca Quran, ataupun berzikir. Tengah orang tu berzikir, zikir pagi, zikir petang, kan ada buat kelas, ataupun sudah baca hadis. Kita nak baca hadis lah ni kan. Tengok sampai kali ni orang kita kalau tengok tengah nak baca hadis kan kelas dia Muhammad. Assalamualaikum dia mai. Ada juga pada ada juga jenis fashion macam tu. Berkhutbah dia kata dan mengisi pengajian, tengah ada pengajian, tengah orang berkhutbah dan benda angkat nikah ke apa kan, Assalamualaikum. Dia tu duk khadi, duk aku nikah kan, ada Assalamualaikum nampak tak? Ni semua tak payah. Jangan buat kolam majma'i macam tu. Makruh juga dia kata untuk orang-orang yang sedang mendengarkannya menjawab salam. Boleh kan? Dia kata kat sini. Dosa dia kata. Dosanya dia kata orang yang memulaukan saudaranya. Maksud dia mengucilkan saudaranya. Di sini Ustaz tengok terjemahan dia, dosanya orang yang pulaukan saudara dia. Tidak, dia kata menyapa tak nak bagi salam lebih daripada tiga kali. Okey? Maksud dia macam kita berkelahi dengan dia. Kita berkelahi dengan dia sehari, 2 hari, 3 hari. Agama cuma benarkan masuk hari ketiga tu dia kena start bagi salam dah. Dosa kalau kita teruskan. Hari pertama tak bagi salam dekat dia, masih lagi tak dikategorikan dosa pasal asabi, pasal darah marah tu dah ada. Pasal tu orang yang tengah marah, jangan waktu tu kita selesai dia. Tengah-tengah dia duduk berlawan. Sabar-sabar, bebek aku. Apa? Masa tu jangan, darah tengah duduk naik. Kita tambah dosa dia lagi ada. Pegang dia sudah. Jangan cakap lebih kurang. Ingat syurga. Syurga apa? Tu dia. Makan.
Agama duk bagi tahu hari pertama tak boleh, hari kedua tak boleh, mai hari ketiga darah dah turun. Jangan cari pasal tengok orang duk bergaduh. Pada masa tu lah kita nak panggil dia, nak kata hang buat gila ni, apa dah. Dia lagi pada. Maka pada hari kata bergaduh macam mana apa sekalipun, hari pertama, hari kedua, masuk hari ketiga dah kena bagi salam. Assalamualaikum. Ustaz dia bergaduh dengan saya start bagi salam kat dia. Tapi dia tak peduli, tanggungjawab kita selesai. Contohnya kita bergaduh dengan abang kita, Assalamualaikum bang. Jangan nak panggil aku abang pada. Tanggungjawab kita selesai. Pada pasal gila dia duk ada lagi. Tapi kita ada Allah bagi hidayah kat kita, ada bagi petunjuk kita. Tolong selesai. Takut-takut hari ketiga kita tak selesai dengan dia, kita digelar sebagai orang yang putus silaturahim dengan dia. Bila putus silaturahim dengan dia, Allah dengan kita habis, tidak ada apa-apa. Dan kita dah dengar ada bab tu, bab silaturahim. Kalau kita putus silaturahim dengan adik-beradik kita satu daging, satu darah ni, automatik Allah putus dengan kita. Yang tu kena jaga sangat-sangat lah. Kita yang dah mengaji ni, pujuk diri kita, jangan terbawa-bawa. Pujuk diri. Ustaz, saya dengan kakak saya tak boleh. Hang kena bagi boleh juga. Yang tak boleh tu syaitan. Dia kena try dia baik. Astagfirullah, istighfar banyak-banyak. Tuhan, tolong buka pintu hati aku boleh terima ya Allah. Pasal ini arahan Allah. Ini sunnah Nabi aku. Nabi aku suruh ya Allah pada hari ketiga, lapang dada kena salam balik. Tak jumpa dia, call telefon ke ikhtiar macam mana balik. Eratkan balik. Ditakdirkan mati, kita bukan golongan orang yang putus silaturahim. Putus silaturahim dengan adik-beradik ni Allah tak bagi rahmat. Apa dengan Tuhan tak ada. Duk main semayang, pergi haji macam Ustaz cerita dulu. Orang ni nak pergi umrah. Dia panggil Ustaz, ni ulangan dengan cerita. Dia panggil kami semua, kami pergi. Dan Ustaz kenal dia dengan adik-beradik dia bagus. Ustaz bulat pipi, Ustaz tanya kat dia, mana kakak hang tak mai? Contoh. Mana kakak hang tak mai? Yang lain semua pegang Ustaz. Pasal apa? Ustaz jangan Ustaz. Dah habis semua, dah habis kenuri, dia suruh buat tazkirah. Dia bergaduh dengan kakak dia, Ustaz, dia tak bagi kakak dia mai. Majlis yang dia buat, dia panggil orang mai nak bermaaf-maafan sempena dengan nak pergi umrah. Orang semua dia panggil bagi makan, minta ampun kalau cik buat salah, silap apa semua, minta maaf Hang dengan kakak hang tu, kami yang main mau tak ada apa-apa. Dengan kakak tu, dia sanggup nak pergi umrah dalam masa yang sama, putus silaturahim dengan kakak dia. Apa umrah yang dia buat? Apa makna dia umrah? Nampak tak? Bahaya. Pasal tu kita yang duk semayang mengaji ni semua kena buang sikap tu. Kena lawan betul-betul, kena lawan perasaan tu semua. Termasuk kalau jiran kita bergaduh, jiran kena baik. Nampak macam mana jiran kita pula jenis ghaflah. Allahu Akbar, ghaflah jiran hang. Kalau hang dengar jiran Rasulullah lagi ghaflah. Macam-macam dia berangkat sampah, baling, hina Nabi. Nabi tetap mengadakan hubungan silaturahim dengan adik, dengan jiran dia. Betul tak? Dengan jiran dia mengaduk sakit terhap-hap, Nabi buat bubuk bagi. Kan? Yahudi tu Nabi masuk bagi bubuk. Kalau kita bubuk bagi hang. Kan? Bila kita duk dengar kata ya Allah, inilah Nabi kata bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allah hantar mai aku nak bagi cantik akhlak manusia. Apa semua boleh selawat pada aku, boleh berzikir, boleh yang tu yang ni, tapi aku mau pertama sekali orang yang ada akidah, orang yang ada akhlak. Allah tambah-tambah Allah bagi pada kita manhaj kita, manhaj nak bertemu dengan manhaj salafus salih, orang terdahulu yang Allah redha. Allah bagi kat kita macam tu. Tu dia kata kat sini, dosa dia kata orang, dia kata yang pulaukan saudara dia, terutamanya saudara dia adik-beradik lah, satu darah, nampak tak? Dia tidak bagi salam, tidak lebih daripada 3 hari, berakhir dengan dia kata mengucapkan salam. Hari ketiga mesti berakhir dengan ucap salam. Disunatkan dia kata memberi salam tak kala berpisah. Kita nak pisah kan, Nabi kuliah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis mula kuliah bagi salam, akhir kuliah bagi salam. Hangpa tahu tak, setiap kali kita kuliah bagi tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz doakan hampa semua berjawab ke Ustaz balik. Sentiasalah kita duduk di bawah rahmat malaikat. Buka ya Allah sayap dia, buka sayap dia.
Kita duduk di bawah naungan ni, malaikat buka sayap dia nak bagi kebaikan. Malaikat kita sentiasalah ampunlah dosa dia, ampun dosa. Sepanjang kita kuliah ni, dengan tanpa tengok jam, malaikat kita apa? Ampun dosa dia, ampun dosa dia. Bukan setakat malaikat, semua makhluk. La haula wala quwata illa billah, nak bagi kebaikan kat kita. Kalau kita reti apa dia kuliah, kita takkan ponteng kuliah. You all understand? Ni kita nak mai ke tak mai, nak mai ke tak mai. Kepada kita kena mai nak cari keberkatan dalam hidup. Disunatkan memberi salam tak kala berpisah. Dia kata memasuki rumah, dia kata yang penghuninya maupun yang kosong. Kalau kosong kita bagi salam tak? Hai Ustaz Nan, kosong bagi salam. Kosong pun bagi salam. Nampak tak? Kosong bagi salam. Ada hadis-hadis walaupun tak, bila kita bagi salam, bila kita keluar daripada rumah, apa nama, syaitan pun seronok. Dia pun menyanyi lagu hure 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 hure. Syaitan punya seronok duduk dalam rumah. Ya Allah Tuhan, elok kita bagi salam, dia melekat. Ya Allah, dia takkan sentuh kita, melekat. Tentu di kalangan kita berubat syifa ni, wa hifzan min kulli syaitanin marid, wa hifzan min kulli syaitanin marid. Peliharalah kami, jagalah kami ya Allah daripada syaitan-syaitan yang mengganas duduk dalam rumah tangga kami. Kita baca macam tu, terutamanya orang suka baca di sudut-sudut, walaupun tak ada adi kan. Kita baca masa Quran sebut wa hifzan min kulli syaitanin marid. Peliharalah kami, jagalah rumah kami daripada syaitan-syaitan yang ganas. Jangan ada dalam rumah. Kalau dia ada rumah, dia cipta macam mana nak pergi bergaduh dalam rumah tangga kita. Baca. Bila kita masuk dalam rumah, kita tak seronok, kita tak seronok, kita tak seronok. Ya Allah Tuhan, puncak daripada binatang tu ada rumah kita. So, dia ajar kat kita kat sini, memasuki rumah yang dia kata penghuninya, ada penghuni kan maupun yang kosong, bagi juga salam. Tu dia, bagi salam. Bagi salam, nampak tak? Dan dia kata memasuki masjid yang kosong, bagi salam. Masuk-masuk, Assalamualaikum. Kita kata tak ada siapa. Wal malaikat, malaikat bagi ada pada. Namun untuk dia kata orang yang memasuki dia kata rumah yang tidak penghuni, disunatkan mengucapkan Assalamualaikum. Dia tak tulis, dia tulis apa nama? Pandai. Assalamualaikum wa ala ibadina salihin. Dia tulis bahasa tu saya tak kerti. Selalu kita kalau masuk rumah kosong, Assalamu alaina wa ala ibadina salihin. Okay. Tak apalah, tengok inilah kan. Kita bagi salam. Kita bagi salam kepada, mudah-mudahan yang jaga rumah kita tu penghuni yang baik-baik. Semoga keselamatan tercurah kepada kami, dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Patutnya saya kena tulis dalam bahasa bil Arabi. Boleh kan? Kita bagi salam, Assalamualaikum. Kalau kita tak kerti, Assalamualaikum. Kita bagi salam kepada Assalamu alaina wa ala ibadina salihin. Kita bagi salam. Mengucap salam dia kata boleh, dia kata sebatas ungkapan, dia kata Assalamualaikum saja. Kita nak bagi salam, Assalamualaikum saja pun boleh. Dan jawabnya pun juga boleh diucapkan dengan Waalaikumsalam. Memang tempat kita ni biasa Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Termasuk ngaku-aku sekali. Pasal kita terpengaruh macam tu. Walaupun kita dah mengaji, walaupun nama ustaz sekalipun, patutnya kita kena sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dapat salasina, 30 darjat bagi dapat. Ucapan salam dia kata yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ni boleh nak baca, tadi baca tak boleh dalam Melayu. Dan dia kata jawapannya yang sempurna daripada salam ini, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ra'ilah, kalau orang bagi salam penuh, jawablah penuh kat dia. Tapi kalau dia bagi jawapan satu pun, nak jawab penuh pun boleh, tak salah. Lelaki haram dia kata berjabat, dia kata tangan dengan wanita ajnabi. Yang ni satu hal pula. Pada lelaki salam pun kalau boleh jangan, jabat salam dengan perempuan pun jangan. Lelaki haram berjabat tangan dengan dia kata wanita ajnabi. Jangan. Kekalkan diri kita, jangan jabat salam. Walaupun dengan ulama kita dengan berlapik sekalipun jangan. Berlapik semua. Hak salam bukan untuk dia, yang bukan dia kata mahram.
Berjabat tangan dia kata antara laki-laki dengan lelaki hukumnya adalah sunnah. Jabat salam adalah sunnah. Kita berjabat salam di kalangan kita adalah sunnah. Demikian pula dia kata ni semua nak istilah macam salam. Assalamualaikum macam salam. Kan? Orang tabiat orang Arab, Assalamualaikum, dia elok dia bagi salam, dia akan salam, berjabat salam. Boleh tak boleh? Digalakkan kalau macam tu. Jumpa Ustaz, Assalamualaikum, tak bagi salam. Sambil salam dan berjabat salam. Yang ni digalakkan, dia kata digalakkan, ini perbuatan hukumnya adalah sunnah. Demikian pula dia kata antara wanita dengan wanita, orang perempuan, Assalamualaikum pada ada berjabat salam di kalangan. Lagi bagus. Hendaklah dia kata orang yang memulai berjabat tangan tidak dia kata melepaskan genggaman tangan sebelum dia kata yang dia ajak berjabat tangan dia kata melepaskannya, kecuali kalau ada keperluan. Contohnya orang tu bagi salam, dia start bagi salam kat kita, Assalamualaikum, dia start bagi salam, dia salam kita dulu. Jangan kita lepaskan salam melainkan dia lepas tangan dulu. Bila faham kan? Kadang-kadang jabat salam ni kita kena jabat salam bagi sempurna lah, bagi sempurna bagi tangan. Kadang-kadang sambil syarat je. Yang ni nama ada salam syarat. Nampak tak? Tambah-tambah kalau di tu datin, pegang penuh. Nampak tak? Kalau datuk nah, ni datuk nak main tak lama lagi nak pusing nak ni. Nampak tak? Depan main 5 tahun sekali. Depan tahu yang jenis bodoh-bodoh ni tengok, depan tengok 5 tahun sekali tengok apa cukup dah. Apa boleh bagi kami kaya 5 tahun pada. Betul. Kan? Oleh sebab tu kalau depan nak main jabat salam, kan? Masa ni jabat salam penuh tangan. Cakap tu macam tak pernah masuk kampung. Tak pernah banjir masuk. Pasal apa? Apa tahu lah kan. Cuma apa yang bodoh kata apa. Mak dia kata apa kat sini? Tidak mengapa dia kata. Ucapan salam dia kata diiringi dengan dia kata berpelukan. Kadang-kadang orang Arab bila dia salam, dia bagi salam, dia jabat salam tangan, dia peluk lagi pun boleh. Pun boleh, nampak tak? Boleh peluk. Tapi peluk ni kita tengok ikut zuruf dan ikut tempat. Masalah ni isu macam-macam. Macam-macam, nampak tak? Sebab kalau ikut orang Arab, dia pegang tangan budak, berjalan-jalan semua tak apa. Di sini dia jadi zuruf tu kena raikan. Tempat kita kena raih. Tambah-tambah isu lah ni macam-macam kes-kes. Ustaz pun takut dah. Pasal kami ada anak murid tahfiz, kadang-kadang panggil mereka, sayang kat mereka, nampak dapat semua tu. Jadi bila jadi suasana macam ni, kita tak boleh buat dah. Takut pandangan orang nanti ambil ni, kata dangerous. Lah ni damai dah, alam damai, alam dangerous dah. Nampak tak? Sedangkan kita dah terdedah dengan orang Arab. Tambah-tambah orang Arab main tempat ustaz, mereka suka cium dia bunyi-bunyi kan. Buat bunyi-bunyi dengan aku, penampak. Itu zuruf keadaan masing-masing tempat masing-masing. Jadi kita kena praktik. Yalah dulu ustaz balik memang ustaz ni, tapi benda-benda macam tu kalau boleh kita tengok tempat kita. Macam mana salam mengikut situasi tempat kita. Baru ni ada perbahasan sikit di Kuala Lumpur tentang bab-bab tu. Sekali ikut orang-orang perma posto, dia salam, Assalamualaikum. Dia main salam. Lepas salam dia pegang dakap, dia angkat. Angkat aku angkat hang. Dia memang postur macam tu. Kalau kita buat macam tu, kiamat kubra akan berlaku. Katalah Ustaz jumpa Ustaz Alim, Ustaz angkat Ustaz Alim, Ustaz terbah dulu. Oleh sebab tu ya Allah, ya suasana kita tak boleh. Suasana kita tak boleh. Pala ni orang ada sikit je perbuatan ustaz dan tangkap gambar. Ustaz duk dengar ada ustaz ada pi apakah ni tu yang ni nama-nama. Kadang-kadang ustaz tengok segi dia punya muamalah. Bersembang anak murid, dia cakap dengan murid, ustaz bagi ustaz tak ada apa. Tapi orang dah berpendapat lain. Pendapat lain dapat. Yang ni dibimbangi. Masyarakat kita masyarakat yang lain. Kan? Masyarakat memang dia kata kat sini berjabat salam, berjabat salam, berpeluk-pelukkan. Kadang-kadang dia main tu kemesraan di kalangan orang mukmin. Orang mukmin, kan? Nampak tak? Tapi kalau kita buat macam ni di Mekah ke di Madinah, dia rasa tak ada apa. Tak ada apa, benda tu memang kebiasaan orang Arab. Tambah-tambah ustaz duduk dengan mereka, subhanallah. Tampak syekh kalau sayang kita, subhanallah, dia sayang sungguh-sungguh. Nanti peluk kita, nanti ini kita. Tapi di sini suasana tu jadi lain. Suasana tu jadi lain. Tambah-tambah duk tunjuk dalam Facebook gambar-gambar ustaz tu, ustaz ni, Allah ustaz bimbang lah. Janganlah sangka buruk.
Bahaya benda-benda macam tu adalah bahaya. Bahaya. Ustaz nak cakap pun Ustaz takut kes-kes yang nak berlaku di kalangan kita ni. Tidak mengapa dia kata ucapan saling diiringi dia kata dengan berpelukan. Buku ni kata tidak mengapa. Kita tengok keadaan. Mencium dia kata kepala. Kan dia cium, dia kucup. Kalau tu bapak kita tak apa. Cium di kepala kan. Atau mencium dia kata tangan dia kata orang alim. Kan dalam buku ni dia bagi. Tapi kita kadang-kadang di kalangan kita ni Allah sampai nak angkat tangan berdoa doa masa nak berdoa nak angkat. Bagus, memang ada hadis mengatakan di kalangan sahabat Nabi berdoa tak angkat tangan. Tapi kalau hadis lebih pada 100 hadis mutawatir, hadis angkat tangan ni kalau ikut mustalah hadis ada sampai kategori mutawatir. Bila kita angkat tangan kita khusyuk tu ya Allah, ya Allah, ya Allah, boleh. Tapi kita pegang kita bila ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Dah ramai di kalangan anak-anak murid sunnah kita, ustaz tak boleh angkat tangan ni, tak boleh, bid'ah. Dia tak sampai kategori bid'ah, bodoh. Dia tak sampai kategori bid'ah. Ya, ada Nabi SAW boleh katakan memang Nabi tak jarang angkat tangan. Dalam masa yang sama ada suasana Nabi SAW angkat tangan, sahabat tengok dan dilakukan oleh sahabat Nabi. Benda-benda macam tu terlalu kecil sangat, tak perlu nak perang dunia. Tak perlu perang dunia, nampak tak? Nampak tak? Perang dunia adalah bila kita salah pilih orang. Itu kita perang. Dan di kalangan orang sunnah yang buat biasa. I tak mahu peduli ni semua takut fitnah. Kalau tahang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hang kena menentu dalam keadaan kucak kacim. Hang jangan lepas pada orang jahil. Hang pun ada, kita ada hak kita untuk menentukan. Ni bila mai tu saya tak mau terlibat ni semua ni. Penentu dia nak menentukan hang masa depan, nampak dah. Itu semua kena hak kita. Inilah kecacatan yang berlaku di kalangan kita. Ustaz istilahkan cacat. Hebat dah mengaji dah hebat. Bila main bab ni tak ada dah. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Dia kena perlu mengaji je. Ya Allah, itu kita bimbang takut bodoh sambung. Tidak mengapa dia kata ucapan salam dia kata diiringi dengan berpeluk, lagi satu mencium kepala ataupun mencium tangan orang alim, terutamanya ahli agama atau yang semisal dengannya. Tak apalah, orang nak buat. Tapi jangan kita terlalu sangat, hulu ni jangan. Sampai terlalu sangat jangan. Ala kadar saja. Kita nak salam mak kita, nak cium mak kita, semua boleh. Sampai kadang-kadang orang sunnah kata, ustaz, sampai kita nak cium mak bapak pun tak boleh. Apa tak boleh lah macam tu. Mak bapak kita weh. Kita kena cium, nak salam dengan dia, nampak tak? Bagi salam, cium mak kita, masa balik balik, assalamualaikum mak. Jadi kita buat malam ni, dia lemah lah, aku lemah. Kita tak pernah buat kat macam tu. Assalamualaikum mak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mak. Ni pasal apa belah hang aku ni? Kita tak pernah buat step-step dah. Tadi dia terkejut, dia rebah habis turun. Ya Allah. Itu bab berkenaan dengan salam. Habis dah bab salam. Mudah-mudahan sama-sama kita mengaji bab salam ni, kita cuba praktik. Walaupun nampak dia benda simple, dia benda yang sangat-sangat dituntut. Ingat satu dah, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah, orang yang bagi salam dekat dia siapa dia? Allah Ta'ala. Nabi nak masuk bertemu dengan dia, Allah Ta'ala kata, Muhammad, sebelum anda ucapkan salam, aku nak bagi tahu Allah dah ucapkan salam kepada Khadijah. Allah ucapkan salam kepada Khadijah. Oi muslimat, yang pernah baca tentang riwayat hidup Khadijah. Riwayat hidup Khadijah, dia sanggup melakukan pengorbanan untuk suami dia. Asalkan suami aku nak kepada yang soleh, yang baik, aku sanggup korban harta benda aku, diri aku, sampai Khadijah tak ada apa langsung. Gelang yang dia ada pun bagi pada anak dia Zainab masa nak dikahwin. Faham tak di belakang oi? Bukan senang tak apa. Ya Allah, penentu hampa nak masuk syurga dengan semua duduk dekat depan ni. Hampa buat lebih kurang kat depan, mampu hampa. Nampak tak? Bepi kat depan, kadang-kadang kita kata, ustaz, nak suruh kami jadi macam apa nama Fatimah ke Khadijah, suruh dia jadi macam apa nama Ali dulu. Amboi, nampak tak? Nampak tak? Kita tengok macam apa nama Aisyah kan? Isteri siapa tak? Firaun. Kan betul tak? Firaun. Tapi
Suami kita tak sampai tahap Firaun lah. Tak sampai tahap tu lagi. Aisyah tu, dia sanggup bagi pengorbanan walaupun suami tu Firaun. Suami tu Firaun, taat, setia, ya Allah. Sampai Allah rakamkan wanita syurga. Dia buat kerja dia. Kerja aku kena taat kepada suami aku. Walaupun suami aku gila-gila macam mana pun, dia suami aku. Penentu bagi syurga. Tapi nak buat macam mana aku dapat suami yang jenis gila kerek. Dia jenis baran. Tegur sikit, awat. Allahu Akbar. Bang, suruh sabar sikit. Jenis kita dapat suami jenis macam tu, kena terima dah. Kena terima pasal syurga. Ingat senang nak masuk syurga? Nampak tak? Akhirnya suami kata, jadi macam ni, I test you. I test you. You nak masuk syurga, ingat senang. You kena melalui proses I. Dia buat gila macam tu, mampu yang buat sabar lah. Sambung lah Ustaz Laul, sambung. Yang kedua kan, yang kedua dia kata kat sini memenuhi undangan. Ini kita baca sikit, ada sikit je, sikit sayang. Hak orang Islam tak ada orang Islam, bila kita orang panggil kita makan kenduri, wajib hadir kenduri dia. Kalau kita tak hadir kenduri dia, kategori termasuk dosa besar. Tambah-tambah kalau dia buang makanan yang tu yang ni, hak kita kena pergi satu keluarga tak pergi. Makanan terbuang, kita tanggung dosa dia. Hampa kalau boleh jemput Ustaz makan kenduri macam Syazmi jemput. 23 tu Ustaz ada majlis pula dekat KL. Nampak tak? Yang tu Ustaz kena bagi rukhsah, kena bagi minta maaf, saya tak boleh pergi, tak boleh hadir, kan? Memang anak dia tu Adam memang special lah, anak dia kita sayang, kan? Bersama dengan kita kuliah. Doakanlah kemungkinan Ustaz ada masa ruang. Masa Ustaz dah balik dah, Jumaat dah balik dah, kan? Jadi kita fikir untuk dia. Tengok dia kata kat sini, kedua hak sebagai seorang Islam kena bagi pada orang Islam, memenuhi undangan. Dia panggil kita majlis kenduri, kena pi. Dia kata walakin, akan tetapi idza du'itum, bila dia jemput kamu, dia undang kamu, fadkhulu, maka pergi masuk. Dia panggil kamu untuk masuk majlis kenduri, dia pergi masuk. Dia kata fa idza tu'imtum, dan dia panggil kamu masuk. Nampak tak? Kamu masuk, dan bila kamu dah selesai, tu'imtum, kita dah selesai makan, kita masuk majlis dia, kita dah selesai makan, fantashiru, maka pergilah. Quran ajak pada kita, macam mana sekalipun kita sibuk, Quran kata walakin, akan tetapi dalam keadaan hang sibuk, tapi dia orang Islam. Dengar sahabat, dalam bab ni hakul muslim ala muslim, hak muslim terhadap muslim. Dia muslim, kita muslim, kita mukmin, dia mukmin. Dengan syarat dia mukmin, kita mukmin, kita wajib pergi kenduri dia. Kita mukmin, tapi dia punya mukmin kelompok-kelompok, dan dia panggil majlis kenduri, kita tengok selamat pengantin baru, ada bersanding, itu semua tak happy. Undangan ada unsur kemaksiatan, tak payah. Nampak tak? Daripada jauh kita duduk mana-mana, daripada jauh nak masuk kenduri tu, nampak tu. Takkan aku nak pi majlis tu wajib, tapi majlis yang ada unsur kemaksiatan, kita boleh patah balik. Kita boleh patah balik. Kita boleh patah balik. Pasal apa? Dia orang Islam, kita kena pergi kepada majlis orang mukmin. Dalam kitab dia sebut kita hadir di majlis orang mukmin, raikan dia. Tapi kita pipi, kita tengok dia buat satu macam. Dan ada kadang-kadang kita tengok, kita tahu Ustaz, mailah kenduri saya Ustaz, saya seorang-seorang yang faham sunnah, yang lain tak faham. Yang buat kenduri ni melibatkan adik-beradik. Kita faham bila melibat adik-beradik ni, kadang-kadang kita nak buat sunnah, kita tak dapat totally. Dan kita pergi kena raikan dia. Pergilah. Kadang-kadang Ustaz pergi juga majlis ni pun, walaupun tengok dalam kita duduk makan, kita duduk mana, majlis persandingan akan berlaku. Dah berlaku dah. Lepas tu dia bawa pengantin, dia main dah. Dia main dengan ulu balang dia, apa balang semua masuk tu. Kita kata sakaratul maut dah masuk dah. Sakaratul maut dah masuk dah. Tadi kita duduk majlis dia. Kita duduk dalam majlis tu dengan upacara tu, dengan lagu. Kita duduk makan, orang tangkap gambar aku mampu. Nampak dah. Kadang kata ustaz pergi majlis kenduri macam tu, kita kena tanam niat, kita niat untuk dia. Dia anak murid kita, dia kuliah kita faham perasaan dia. Kita bagi sokongan, tapi tak apa, ini kenduri anak hang. Aku main niat kena hang lah.
pasal hang mengaji. Aku tahu hang nak buat benda sunnah, tak boleh buat pasal adik-beradik hang semua tarkawala. Bercampur dia tak boleh buat. Yang tu kita kena raih. Kita tak boleh pegang straight. Kadang-kadang kita, aku tak lebih kenuri dia. Kadang-kadang dia tu bagus, tapi dia nak buat majlis. Adik-beradik ramai. Adik-beradik ramai, dia ni tambah sikit, dia ni tambah sikit, dia ni tambah sikit, dah jadi Allah, dia jadi ribut bin taufan. Nampak tak? Majlis kenuri, kita tahu majlis yang didatangi daripada arasy Allah, malaikat turun. Tapi kita lebih raikan jemputan orang, lebih kita meraihkan orang daripada malaikat yang mai. Bila diijab kabul saja ya Allah Tuhan, di situ Allah datangkan malaikat yang mai. Terang-terang Nabi cakap, terang-terang mawaddah warahmah, kasih sayang, ku campak kedua-dua tu. Dan malaikat berturun menyanyi satu lagu, bukan dia menyanyi tau, doa, barakallah lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Faham lagu tu? Tu bukan nasyid tau, tu doa. Tapi mereka buat dalam bentuk nasyid tu doa. Malaikat kata, ya Allah berkatilah dua pengantin ya Allah, impunkan mereka dalam kebaikan ya Allah, jadikan mereka kebaikan ya Allah. Malaikat mendoakan bagi kedua pengantin. Kita dengar macam mana pun, kuliah macam mana pun, bila mai hari kahwin tak ada apa dah. Dia dengar lagu kita duduk makan, ya Allah jantung Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, kita rugilah. Daripada awal lagi kita nak ijab kabul, malaikat doakan anak kita biar jadi zuriat yang baik, keturunan yang baik awal-awal lagi. Dan kita dah tunjuk pangai yang kita tak perlu pertolongan Allah. Bila kita buat macam tu, esok ni bila anak mai lepas 2 bulan ambil beg dia balik, mak macam apa ni? Inai tak habis lagi, jatuh lemak dia, halau cik, tu dia. Baru kita dengar lagu berhantar meloncat tinggi dia, seronok daripada mai kita ayat Quran kata, walakin idza du'itum, bila dia jemput hang pi makan kenuri, dia kata fadkhulu, pi masuklah majlis kenuri tu. Wa idza tu'imtum, dan apabila dah selesai makan, fantashiru, makan keluar. Kita adab makan kenuri ni, lepas dia panggil, lepas makan, pi keluar, jangan duduk lama, duduk sembang orang lain nak mai. Nampak tak? Pi, kecuali dia pun kata, ini aku panggil daripada pukul 11, pukul 3 tak balik lagi, apa ni? Apa tak? Pi lah balik, jangan bagi orang halau kita. Okey? Bila dia mai makan kenuri, dan makan, balik. Itu tanggungjawab orang mai majlis kenuri. Majlis kenuri macam tu, dengan kita ziarah orang sakit. Ziarah, biasa pi. Tak payah duduk lama dengan dia, tak payah menyusahkan dia, tak payah. Maka diriwayatkan dalam kitab Sunan Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan dia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, faman du'iya, mana-mana orang dipanggil, tengok, mana-mana orang, faman du'iya falam yujib, orang panggil dia makan kenuri lalu dia tidak hadir dalam kenuri itu, faqad asallahu wa rasulah, dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Jangan main tak nampak majlis kenuri. Majlis kenuri, terutamanya majlis, maksud kenuri ni dia keterangan sini, kenuri walimatul urus, dia kata bagi kita di belakang ni. Tu dia, awak jauh sangat, dia. Maksud kita kali ke belakang, idza du'iya ahadukum ila walimatul urus falyujib, dan apabila dijemput kamu, diundang untuk majlis, dia kata pesta, dia kata pesta perkahwinan, hendaklah kamu hadir. Majlis di situ maksud dia iza du'iya, maksud dia walimatul urus, kenuri kahwin, boleh kan? Maka dia kata barang siapa yang diundang, dijemput dalam majlis perkahwinan, dia tidak hadir, maka dia telah melakukan dosa maksiat kepada Allah dan Rasul. Kalau tak boleh sekalipun kena pi, ataupun katalah hari sebelum dia nak kahwin, pi hantar hadiah kat dia ke, bagi sumbangan kat dia sikit ke, kata dia nak kahwin pada hari Sabtu, Jumaat kita pi, minta maaf lah, aku nak kena ada kerja ni, pi kena pergi awal beritahu kat dia. Lepas kenuri dia ke, waktu dah habis kenuri pukul 5, kita tak sempat, kita pi pukul 6, pukul 7, pi ke rumah dia juga, kena beritahu keadaan dia, supaya kita tak elak daripada berlakunya dosa dengan Allah dan Rasul. Kalau orang dah jemput kita kenuri Allah, majlis kenuri, majlis yang paling istimewa bila kita pi, dikerumuni oleh malaikat. Malaikat suka tengok kita, ya Allah, hadir dalam majlis itu. Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud lagi,
Dia kata idza da'a ahadukum, bila dia jemput kamu, akhahu, yang jemput kamu tu saudara kamu yang mukmin tu, falyujib, maka hadirlah dalam majlis kenduri dia. Dan dalam kitab Al-Iqna', Imam Mawardi tegur berkenaan dengan majlis kenduri. Dikatakan memenuhi undangan, dia kata walimatul urus, pesta perkahwinan, hukumnya wajib apabila si pengundang, dia kata, menyebutkan secara jelas dirinya seorang mukmin. Kita tahu dia orang mukmin, dia orang soleh, haram kita memboikot dia. Kita nampak dia main di kuliah, dia main mengaji, dia main elok, sangka dia baik, pi majlis kenduri dia, pi majlis kenduri. Ada kita kata, ustaz, dalam kitab Imam Ghazali, memang dalam kitab Imam Ghazali sebut, kalau majlis kenduri tu Imam Ghazali kata ada unsur mereka buat macam VIP, makan asing, ni makan asing, jangan hadir di majlis kenduri tu. Majlis kenduri tak boleh buat hidangan, ini untuk VIP, makan lain, ni makan lain, tak boleh. Semua yang hadir sama. Apa faham dah? Semua yang hadir makan kenduri itu sama, tak boleh dia bagi ini golongan ni makan lain, tak boleh. Imam Ghazali kata kalau ada macam tu jangan hadir. Kalau ada unsur kemaksiatan jangan hadir. Ada unsur terdedah aurat jangan hadir. Kita tengok pengantin pakai tu dia. Allahu Akbar. Dulu orang dulu kahwin lagi lah, habis pengantin dulu sampai ke malam. Nanti dia panggil siapa perempuan joget, betul tak dulu? Tidak ingat dah dulu kan? Betul dulu. Lepas maghrib kan, selamat kan, betul tak? Betul tak betul? Oi, kami duduk di kampung dua-dua dulu, meriah nampak dah. Oh, kami tunggu dah habis kenduri, nanti dia perempuan timah. Tapi hari ni orang dah mengaji, suasana tu tak ada. Ada sikit gila-gila tu adalah. Nampak tak? Lah ni pula lagu cara lain pula. Cara macam mana duk nyanyi lagu apa nama? Hamtum koyo merotano. Betul ke? Lagu tu pula dah. Lagu Hindustan pula, ya Allah Tuhan. Tak tahulah kita ni, Allah, tak ada jati diri sebagai orang mukmin. Tak ada jati diri bagi orang mukmin. Kita pun tak tahulah. Jangan kita majlis kenduri ni kita habis duit, habis tenaga, makan minum. Kalau Allah tak hitung tu semua sebagai pahala, Allah hitung sebagai dosa, rugi dah. Penat, habis duit, panggil orang, fikir macam-macam. Tapi Allah tak kategorikan semua majlis kita buat tu untuk nak kahwinkan anak kita. Sikit pun Allah tak anggap itu sebagai pahala, ganjaran kebaikan kita buat pada anak kita. Malah Allah kata, derhaka kamu dengan aku, dan malah kamu campak anak kamu ke neraka aku. Jadi kita fikir tengoklah, penat habis duit ribu, tapi tak ada satu pahala pun Allah catat. Pasal program tu program kemaksiatan. Memang dalam kitab Imam Ghazali dia tegah. Tapi dalam masalah ni Ustaz kata, tadi dia kata yang jemput kita orang mukmin, saudara kita mukmin, pilih majlis dia, raikan dia, pilih majlis dia. Kalau kita nak pergi majlis yang semua Islamik totally, susah nak jumpa. Totally Islamik susah nak jumpa. Dengan anak murid aku mengajak yang ramai, pipi pun gila-gila ada lagi. Gila-gila ada lagi. Kita nampak sunnah punya ribut punya taufan, tapi apa mana sunnah? Kita nampak punya sunnah punya kuat, Allahu Akbar. Pakai kalau jubah bau pada lutut sikit je. Bau pada lutut je. Kita pergi rumah, Allahu Akbar, Allah, masya-Allah, masya-Allah. Kita nak mengucap, tak boleh mengucap, asyhadu. Kita kata subhanallah, inilah fitnah akhir zaman. Kita nak praktik benda tu bukan senang. Kita nak praktik bukan tu benda senang. Nampak tak? Allahu Akbar kabira, nampak tak? Dalam kitab Al-Iqna' dia kata memenuhi undangan majlis walimatul urus, pesta perkahwinan, hukumnya wajib apabila si pengundang yang menjemput kita itu jelas-jelas diri dia orang mukmin, dia saudara kita. Haram kita boikot majlis dia. Haram kita boikot majlis dia. Haram kita tak pergi majlis dia. Hartanya boleh dia kata dinikmati. Dia kata di kesempatan yang pertama. Menghadiri dia kata undangan seorang mukmin merupakan hak dari dia kata dari yang mengundang, dan tidak akan jatuh dia kata batal hukumnya kecuali dengan dia kata seizinnya. Kita macam mana pun kita kena try the best, pilih majlis kenduri dia. Yang jemput tu orang mukmin kita yang kuliah dengan kita, nampak tak? Pilih kita pergi majlis, nampak tak? Namun dia kata bila mana yang diundang sakit, dia undang kita, kita sakit, itu lain cerita.
dia undang-undang kita sakit, atau dia kata sedang merawat orang sakit. Macam kita, dia jemput kita doktor. Kita jemput doktor. Doktor tu kebetulan hari dia jemput tu, hari tu dia kena buat pembedahan. Dia ada SQ dia. Dia kerja-kerja yang besar, nampak tak? Atau dia kata sibuk dengan menguruskan hartanya. Ada benda-benda yang tak boleh nak elak. Macam anak dia nak kena masuk universiti hari tu juga dia nak kena hantar anak dia. Dia kena pergilah jumpa rumah kawan tu. Sehari ke selepas benda tu ke kena jumpa, minta maaf aku tak dapat hadir, kena bagi tahu. Atau dia kata cuaca yang sangat ataupun banjir, cuaca yang sangat panas, amat panas, atau dia kata yang dingin, sejuk sangat-sangat. Hujan dia kata tengah turun dengan lebat, hujan turun lebat majlis tu, tak boleh orang rapi. Orang nak masuk di tempat majlis kenduri tu hujan lebat sangat. Atau dia kata dengan bersangkutan sebagai seorang buruh di mana dia kata juragainya tidak dia kata ataupun bos dia tak izinkan dia pergi. Kan? Hari tu bos kata, hang kena kerja. Dia kata, ya Allah, dia minta kalau boleh bagi ruang untuk dia pergi majlis kenduri, tapi bos dia tak bagi. Bos dia tak izinkan dia. Maka tidak wajib dia kata menghadirkannya. Semua jenis orang sakit, dia ada urusan, nak hantar anak dia, memang waktu tu juga tak boleh. Ataupun kita pula, mak kita datang dia ziarah, mak kita mai kat rumah kita, Allahu Akbar, dengan keluarga aku mai waktu ni, dengan aku nak keluar pergi kenduri, macam mana kita nak utamakan? Ada sebab dan musabab yang tak boleh kita elakkan. Pada masa tu tidak wajib kita menghadirkan kenduri. Macam mana sekalipun kita kena bagi dia seronok yang jemput kita tu. Kita tak dapat hadir, minta maaf ada keadaan macam ni, cerita kat dia, bagi dia tahu keadaan kita. Bila bagi hadiah sikit kat dia, bagi hadiah sikit kat dia, pergi ambil madu ke, beli kat dia satu set abang saudak dengan zaitun ke, nampak kan? Produk-produk yang kita jual tu ada depan mata, nampak tak? Tak tahu nak beli, tak tahu nak beli, bodoh kan? Hukum wajib dia kata hukum wajib menghadiri undangan hanya berlaku dia kata untuk walimatul urus. Majlis kenduri yang kita kena hadir walimatul urus. Kalau dia panggil majlis tahlil tapi tak hukum dosa. Dia majlis ke anak dia punya kenduri apa nama, doa selamat, tak jatuh dosa. Majlis kenduri happy birthday to you, tak pergi pun tak apa, nampak tak? Majlis yang kena pi sangat-sangat ni walimatul urus. Dia masuk kategori dosa besar, kita melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Adapun menghadiri undangan-undangan lainnya adalah mubah. Nak pi tak pi pun tak apa. Tapi dia tegah di sini, kalau dia panggil majlis kenduri kahwin, kamu kena hadir. Yang ni kita kena berat sikit. Ini kena berat sikit. InsyaAllah bulan depan, kalau Allah izinkan, bulan suasana pilihan raya, nampak tak? Mudah-mudahan ya Allah akan ramai akan datang. Kita harapkan wakil rakyat pun main dengar kuliah kita. Apa dia? Tajuk ni tajuk depa. Ketika dia kata memberi nasihat jika diminta. Memberi nasihat jika diminta, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita semua orang Islam bersaudara. Dalam suasana kita nak sambut macam ni semua, ya Allah Tuhan, hati kita kena bersatu. Kempen ke apa sekalipun, kita tetap orang mukmin, kena jaga. Kita macam mana apa sekali keadaan kita pun, kita orang mukmin, kena jaga diri kita. Maki, hamun, kata mai kata pi, elakkan benda tu semua, tak maaf. Benda tu tak maaf, tak ada berkat. Kita jangan maki, hamun, kata lebih kurang dekat apa nama, di kalangan kita. Jaga. Ni bab ni dia akan datang, innamal mu'minuna ukhwah. Sesungguhnya selagi mana kita semayang mengaji, kita tetap saudara. Nampak tak? Yang kalau hebat kita kata dia tu bagus Ustaz, walaupun dia kafir dia bagus, dia dengan Allah pun tak cantik, dia dengan Tuhan pun tak sembah, tambah dengan hang bodoh weh. Nampak tak? Dia dengan Tuhan yang bagi makan kat dia, Tuhan bagi minum kat dia, Tuhan bagi segala-gala kat dia, Tuhan dia tak mau. Dia mau kat atas bukit tu hamba dia. Nampak kan? Macam tu. Apal kan? Sampai macam tu kan, nampak tak? Macam mana pun selagi mana kita soft the mukmin semayang, yang itulah kita ukhuwah. Kita tetap bersaudara, nampak tak? Tapi Allah nasihat dekat kita. Selagi mana dia bukan duduk dalam kandang la ilaha illallah, dia bukan daripada kita. Dia umat Muhammad, tapi awas. Dia dengan Tuhan pun tak cantik, tambah dengan hang. Hang jangan bodoh. Jangan duk main kempen, duk kata apa, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dua-dua hati, tuan-tuan. Hati nampak, dua-dua hati macam. Walaupun dia ni mukmin, tuan-tuan, dia tak pernah tolong saya. Dia ni nalah pun kafir, dosa-dosa, dia main tengok saya. Dia main tengok hang pasal hang dia bodoh. Okey? Mudah-mudahan ya Allah Tuhan, Allah bagi pada kita taufik, hidayah, petunjuk. Allah bagi kita untuk melakukan keutamaan. Ya. Ada soalan?
Ya. Bila kita nak bagi salam dalam masjid ada orang cara macam mana. Kedua, wali mata urus ada nak jarak perjalanan, contohnya ada pergi bagi jarak 200 km. Jarak perjalanan kita pergi 200 km. Jarak dia. Ya. Okey, baik. Kita cakap masalah umum dulu. Pertama sekali, bila orang bagi salam nak masuk dalam masjid ni, tak perlulah. Kita masuk masjid tak perlu bagi salam. Tak perlu bagi salam kecuali kita tengok kelas belum mula. Kelas belum mula. Tapi kita masuk masjid, kita tengok ada yang duduk semayang. Kita masuk masjid je. Bila nampak suasana ada orang semayang, ada orang baca Quran, ada orang duduk zikir, kalau boleh jangan bagi salam. Kalau tak ada apa-apa, kita tengok dia duduk lepak, Assalamualaikum, okay, bagi salam. Tengok keadaan situasi dia. Kalau kita tengok orang duduk semayang masuk, kita Assalamualaikum, kita bagi salam. Kita bagi diri, kita bagi salam. Bagi pihak diri kita masuk masjid, Assalamualaikum. Pelan sudah. Tak payah kita angkat suara mengganggu orang nak baca Quran yang lain. Contohnya walimatul urus. Jauh macam mana pun adik sajak kita kena hadir majlis kenduri itu. Majlis kena kenduri. Tapi kita ada kelonggaran. Yang panggil kita Kuala Lumpur. Perjalanan yang jauh tu. Maka dia boleh faham, minta maaf lah, jauh sangat kuning ini. Kita kena bagi tahu kat dia. Kena bagi tahu kat dia. Macam kita tak dapat nak hadir, macam pasal dia jemput kita, kewajipan memang kena hadir. Dia jemput kita pergi majlis kenduri, memang kewajipan kena hadir. Dalam hadis sebut, bila jemput kamu kena hadir. Dia tak sebut macam mana apa keadaan. Jadi keadaan kita tak boleh pergi, kita kena bagi tahu kat dia. Macam hujan ke, jauh ke, yang tu yang ni, bagi tahu kat dia. Bagi tahu kat dia, ni aku nak pergi, ni aku rasa aku tak ada kereta, rumah pula kampung nak masuk dalam, bagi tahu kat dia. Nampak tak? Dan dia boleh faham insya-Allah. Jadi macam mana pun, mau tak mau, majlis kenduri hukum dia wajib. Bila kita tak dapat hadir dengan ada sebab-sebab tertentu, dia tak jadi wajib. Sebagaimana Imam Mawardi sebut. Mana dekat ada dua benda yang sama. Ya. Dekat dengan jauh. Dekat kena pi. Dekat tu memanglah kena pi. Dekat kita utama yang ni dulu, lepas tu di sana kita kata ada dua majlis kenduri ni. Panggil ni yang jauh panggil dulu. Kita okey insya-Allah kita tahu lepas tu dia dekat pula panggil. Memang tak nak dulukan. dalam bab ni kedua-dua panggil. Kita semua berhadapan dengan suasana macam ni. Kadang-kadang ustaz ada 7-8 kenduri panggil. Sadaqallahul azim. Tapi ustaz dah awal-awal kita ambil yang dekat dengan ustaz. Yang dekat dengan ustaz. Pasal kita nak pergi 7 tempat dengan Shah Alam dan pergi bangsa bidang masyarakat mampu tengah jalan. Dan memang daripada kita tak mampu. Cuma kita tahu diri kita setakat mana nak pergi majlis kenduri tu. Ustaz nampak tang sini je boleh pergi. Aku nak pergi yang ni. Yang lain semua kita kata tak berkesempatan nak pergi majlis kenduri dia. Maka kita bagi tahu awal kat dia. Kita bagi tahu aku nak pergi jumpa dia lah. Ataupun kita kata lepas majlis kenduri dia tengok malam aku nak jumpa dengan dia. Namun kita hadirkan diri, kita bagi tahu kata kita tak dapat hadir gini-gini, bagi sedap dia, bagi sonok dia. Sekurang-kurangnya tanggungjawab kita selesai. Hukum tak jatuh hukum terhadap diri kita sebagai melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Itu je. Kita nak elak diri kita supaya kita tak jatuh hukum dosa. Pasal Allah Ta'ala kata kenapi. Ni yang jemput kita ni di California nak mampu kan? Jemput kenduri di California. Kan? Apa di California? Nak jemput kenduri nak? Ya Allah aku boleh pergi kan? Dia tu kita tahu memang kita hantar surat kat dia pun, kita hantar mesej memang aku tak apalah aku ucapkan apa nama tahniah untuk anak anda kahwinkan anak, dapat menantu, kita cerita. Dia akan faham dalam keadaan. Dia hantar syarat sekurang-kurangnya orang jemput majlis kenduri kita mengharapkan doa daripada kita aja. Dia jemput kita doalah ni anakku nak kahwin, insya-Allah mudah-mudahan anak hang akan dapat menantu yang bagus, yang soleh, yang solehah, bukan hantu yang masuk rumah hang. Amin kita kata kat daripada. Takat situ dulu. Yang baik semua ya Allah datang daripada Allah. Salah silap daripada kelaman Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah. Sallallahu ilaha illa anta.